Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk produk inovasi kami iaitu Mi Ulam Raja yang disediakan oleh Muhammad Luqman bin Abdul Manaf, Nurdiana Syazwani binti Rashidi dan juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Ramlan. Slide yang seterusnya adalah slide permasalahan. Pernyataan masalah yang dihadapi. Satu adalah produk mi yang terdapat di pasaran belum divariasikan menggunakan ulam raja. Maksudnya, tiada sebarang lagi pembuatan mi yang menggunakan ulam raja dipasarkan. Yang kedua, penggunaan bahan kimia yang tinggi didapati dalam kebanyakan produk mi di pasaran. Kebanyakan produk mi di pasaran menggunakan bahan pengawet ataupun bahan kimia yang tinggi di dalam pembuatan mi. Yang ketiga, produk berasaskan ulam raja kurang dipasarkan dan dikomersialkan. Baiklah, slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan objektif dan tujuan kajian. Objektif kajian yang pengkaji laksanakan adalah 1. Menghasilkan mi ulam raja yang berkhasiat. 2. Menghasilkan mi ulam yang mempunyai kelainan dari segi bahan dan rasa. Ketiga, menghasilkan mi daripada bahan alami yang kurang nilai komersial iaitu ulam raja. Manakala tujuan projek yang pengkaji laksanakan adalah 1. Mempelbagaikan mi bervariasi di pasaran. 2. Menghasilkan produk yang tidak mempunyai bahan kimia yang berbahaya untuk kesihatan, iaitu pengkaji akan menghasilkan satu produk yang tidak mempunyai bahan kimia dan tidak mempunyai bahan pengawet di dalamnya. 3. Meningkatkan nilai komersial ulam raja. Baiklah, kita akan beralih ke slide yang seterusnya, iaitu slide kelebihan inovasi. Yang pertama adalah menambah nilai komersial pada ulam raja. Yang kedua, kos bagi penyediaan mi ulam raja adalah lebih rendah. Ketiga, produk mi yang dihasilkan dijamin sihat dan selamat kerana tidak menggunakan sebarang bahan pengawet dan juga bahan kimia. 4. Dapat memvariasikan produk mi yang telah ada di pasaran. Slide yang seterusnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk inovasi. Bahan yang pertama adalah tepung gandum. Tepung gandum berfungsi sebagai menghasilkan tekstur mi yang berkilat dan juga digunakan untuk membuat adunan mi. Yang kedua adalah air abu, memberikan tekstur yang kenyal pada mi. Bahan yang ketiga adalah garam, iaitu memberikan rasa kepada mi. Bahan yang keempat dan adalah bahan utama iaitu ulam raja, memberi warna asli pada mi dan juga memberi nutrisi dan serat pada mi. Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan kos bahan untuk membuat produk inovasi mi ulam raja, iaitu bahannya adalah tepung gandum, air abu, garam, ulam raja dan pembukusan, iaitu keseluruhan kosnya adalah RM5.64. Slide yang seterusnya adalah anggaran kos. Kos bahan adalah sebanyak RM5.64, kos prima RM8.24 dan harga jualan iaitu RM12.36 dan bagi harga jualan seporsi adalah sebanyak RM1.77 dan untung kasar sebanyak RM4.12, manakala untung bersih sebanyak RM2.72. Slide yang seterusnya adalah langkah-langkah menghasilkan produk inovasi kami iaitu mi ulam raja. Langkah yang pertama adalah ayatkan tepung dan garam supaya ketika membuat adunan tiada ketulan. Yang kedua adalah celupkan ulam raja dengan air yang telah ditimbang dengan sedikit garam. Yang ketiga, kisarkan ulam raja yang dicelur dengan satu cawan air rebusan. Yang keempat, tapiskan bahan yang dikisarkan untuk mendapatkan jus ulam raja. Yang kelima, masukkan 1 TBSP air abu. Yang keenam, campurkan tepung yang diayak dengan garam dan cecair ulam raja yang dikisarkan. Uli menjadi seperti kram. Langkah seterusnya adalah uli dough hingga mampat dan menjadi bentuk bulat. Langkah yang ke-8 adalah canaikan dough menggunakan rolling pin. Langkah yang ke-9 adalah canaikan kali kedua dan bentukkan menggunakan noodle maker. Langkah yang ke-10 adalah merebus mi dengan air mendidih bersama sedikit garam dan minyak sehingga mi timbul. Kerana minyak diletakkan adalah supaya tidak membagi mi
melekat antara satu sama lain. Langkah yang ke-11 adalah refreshing mi ulam raja untuk menghentikan proses memasak menggunakan air, iaitu menggunakan air sejuk ataupun air batu. Langkah yang ke-12 adalah gaulkan mi ulam raja bersama minyak bagi mengelakkan mi melekat dan siap untuk dihidangkan. Slide yang seterusnya adalah slide yang terakhir, iaitu slide sasaran utama. Yang pertama adalah kanak-kanak sehingga dewasa, kerana mi ulam raja ini sangat sesuai untuk dinikmati bagi golongan kanak-kanak sehingga dewasa kerana di dalam mi ulam raja ini terdapat banyak khasiatnya. Kedua adalah golongan vegetarian. Ketiga, masyarakat yang tidak boleh memakan daging kerana atas faktor kesihatan, agama, budaya dan perasaan belas kasihan terhadap haiwan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada sedikit video cara penyediaan mi ulam raja. Harap tuan dan puan menikmati video ini. Tuan dan puan-puan yang saya hormati, maka berakhirlah pembentangan tentang produk inovasi kami berkenaan mi ulam raja. Sekian, terima kasih.